Pada malam ini kita sampai ke surat yang ke 37, hukum adat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Hukum adat. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita telah jelaskan bahawa hukum ini ialah menetapkan atau menidakkan satu perkara. Ya. Menentukan ataupun menidakkan satu perkara kepada perkara yang lain. Baik. Oleh kerana hukum ialah menetapkan ataupun menafikan satu perkara, maka yang menentukan itu boleh jadi syariat dan boleh jadi akal atau adat. Ya. Maka kita telah pun selesai memperkatakan hukum akal, hukum syariat, meliputi juga hukum wad'i, termasuk dalam hukum syariat. Dan pada malam ini hukum adat. Ya. Baik. Pengertian hukum adat, muka surat 38. Hukum adat ialah ketetapan hukum yang ditetapkan oleh adat. Ya. Kalau hukum akal, ditetapkan oleh akal. Kalau hukum syarak, ditetapkan oleh hukum syarak. Sama ada wajib ataupun haram. Ditetapkan oleh siapa? Oleh syarak. Baik. Hukum adat ditetapkan oleh adat. Ditentukan oleh adat. Baik. Kebiasaan, adat kebiasaan. Adat itu daripada ada. Ya, ada ni yang kembali. Maksudnya yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Baik. Dengan berulang-ulang berlakunya cubaan. Seperti api itu menghanguskan. Berulang-ulang kali kita masak, tuan-tuan dan puan-puan, apa terjadi? Masak makanan itu. Biarkan lama, hangus. Ulu getah terbakar. Jari kita pun hangus. Pada kebiasaan, dia buat berulang-ulang. Itu adat. Mengikut adat kebiasaan. Apa maksudnya? Biasa yang diamalkan di situ. Biasa yang dibuat di situ. Itu adat. Yang berulang-ulang. Dites, ditajribahkan. Melalui pengalaman. Api membakar. Itu apa tuan-tuan dan puan-puan? Adalah hukum adat. Akan tetapi ya, hukum adat ini boleh terpecah, boleh tercari dengan perkara-perkara khawariqul adah. Perkara yang mencari adat. Misalnya api membakar pada adat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan dalam api yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar. Bahkan duduk dengan nyaman, sejuk situ. Pecahlah adat itu. Carilah adat itu. Ya. Dia ada perkara-perkara yang mencari adat. Kalau yang berlaku kepada para nabi dan rasul, mukjizat. Kalau yang berlaku kepada para nabi dan rasul sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul, dipanggil irhas. Kalau yang berlaku kepada wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia panggil karamah, keramat yang kita sebut. Ya. Keramat dan mukjizat ni kita kena percaya kerana disebut dalam Al-Quran. Karamah disebut dalam Al-Quran. Ya. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Karamah. Pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam. Pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang membawa singgah sana Ratu Balqis itu
dalam masa kurang daripada sekerdipan mata, setengah kerdipan mata. Artinya tak sampai sekelip mata pun. Setengah saja. Baik. Itu karamah. Kalau berlaku kepada orang fasik, orang kafir, biasanya sihir. Itu istidraj dia panggil. Kalau berlaku kepada orang mukmin yang biasa, orang awam, yang baik-baik, itu dia panggil ma'unah. Ya. Ada perkara-perkara yang mencari adat. Jadi, kita dalam musim Isra' dan Mi'raj ini, Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan adalah satu perkara yang menyalahi hukum adat. Bukan menyalahi hukum akal pun, bukan menyalahi, apatah lagi menyalahi hukum syarak. Ya. Maka boleh saja berlaku sebaliknya. Jadi siapa-siapa yang terlalu mengikut hukum adat ni bahaya. Bahaya. Ya. Kenapa? Kerana akan menyabitkan bahawa, akan beriktikad bahawa makhluk boleh memberi bekas. Siapa-siapa yang ngajar sains, ngajar fizik, kena kaitkan dengan iman. Kalau tidak pun nanti bahaya. Bahaya pada iman. Golongan ahli falsafah jadi kufur kerana menolak ni. Ya, Imam Al-Ghazali panggil ahli falsafah Islam. Beliau ditentang habis-habisan oleh ahli-ahli falsafah yang tidak Islami. Sebab mengatakan bahawa bukan api yang membakar. Apabila didekatkan kapas dengan api, maka api membakar kapas. Imam Al-Ghazali kata, bukan api yang membakar kapas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang membakarnya. Jadi, itu dia hakikat sebenar. Tapi kalau terlalu mengikut hukum adat ini, bahaya. Bahaya. Kerana dia ada kelaziman dia. Contoh, dia kata sin. Bagaimanakah ketetapan hukum adat itu dilakukan? Ketetapan hukum adat itu dilakukan dengan 4 cara. Ini ada 4 cara dia. Yang pertama, ditambatkan atau dihubungkan ada dengan ada. Seperti ada kenyang dengan ada makan. Ada kenyang, ada makan. Mesti. Siapa yang kata mesti? Ini bahaya. Kerana sudah mengiktikadkan perbuatan hamba itu memberi bekas. Mengiktikadkan bahawa nasi, roti itu memberi kenyang. Ada makan? Ada kenyang. Itu yang pertama. Ada dengan ada. Yang kedua, ditambahkan atau dihubungkan tiada dengan tiada. Seperti tiada kenyang dengan tiada makan. Tak makan, tak kenyang. Tak kenyang pasal apa? Pasal tak makan. Itu hukum adat. Ketiga, ditambahkan atau dihubungkan ada dengan tiada. Ini tadi tiada dengan tiada. Sebelum itu ada dengan ada. Ni dikaitkan dengan apa? Ada dengan tiada. Seperti adanya lapar kerana tiada makan. Sebab apa lapar? Tak makan. Itu hukum adat. Yang keempat, ditambahkan atau dihubungkan tiada dengan ada. Seperti tiadanya lapar kerana ada makan. Pasal apa tak lapar? Pasal makan. Ada dengan ada, tiada dengan tiada, ada dengan tiada, tiada dengan ada. Itu hukum adat. Hukum adat. Dan hukum adat ni boleh pecah, boleh cari, boleh koyak. Ya? Tak semestinya. Kerana itu pada adat kebiasaannya sahaja. Ya, yang menentukan, yang memberi bekas dengan kodratnya. Dan ta'aluk kodrat ni ta'aluk taksiri, memberi bekas, memberi kesan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ubat tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan dia. Ubat sebab musabab. Hukum adatnya biasanya ambil Panadol, Activas, hilang pening
kepala. Bukan hilang sebenarnya, tak rasa pening kepala. Itu pada adat kebiasaannya saja. Boleh terjadi sebaliknya. Baik, selesai tuan-tuan dan puan tentang hukum-hukum ini. Kita masuk ke pengenalan tentang akidah. Saya akan berhenti awal sedikit kerana jiran nak naik rumah baru. Jiran depan rumah saya tu nak naik rumah baru malam ni. Dia amanahkan kepada saya nak jadi syekh. Syekh ni jadi saya bekerja balik awal sikit lah. Sebelum, mungkin tak sempat, bukan mungkin, sebelum azan. Saya cuba sembahyang isyak di Jertih. InsyaAllah. Pengenalan tentang akidah. Apakah dia akidah? Akidah itu daripada aqadah. Ya, aqadah. Maksudnya apa? Pada bahasa. Akidah dalam pengertian bahasa bererti simpulan atau ikatan. Itu pada bahasa. Aqadah itu ikat, simpul. Perkataan jamaknya ialah aqaid. Jamak ini plural. Ya, plural dalam bahasa Arab 3 ke atas. 3 dan ke atas. Kalau 2 tu belum plural lagi. Bahasa Melayu 2 dah plural, dah jamak. Bahasa Inggeris pun 2 juga. Books. Buku. 2. Buku-buku. Jamak. Bahasa Arab tak? Bahasa Arab 3 baru dia panggil jamak. Baik. 2 musanna. 1 mufrad. Aqidatun, aqidatani, aqaid. Tu jamaknya aqaid. Maksudnya akidah-akidah. Ini panggil jamak taksir. Perkataan akidah itu telah dinamakan bagi ilmu yang membicarakan mengenai ketuhanan. Dipanggil al-ilahiyat. Membicarakan tentang wajib, mustahil, jaiz, pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenabian, dipanggil an-nubuwat. Dan perkara-perkara ghaib, as-sam'iyat ataupun ghaibiyat, syurga, neraka, pahala, dosa, ghaibiyat, sam'iyat, yang kita tak dapat tengok dengan mata, tetapi kita dengar dengan telinga kita, pendengaran kita, penerangan daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perkara-perkara ghaib. Untuk menjadi pegangan kepercayaan yang akan disimpulkan atau diikatkan di dalam hati seseorang. Dia jadi kukuh, mantap, tidak boleh digoyang ataupun menjadi goyah oleh faktor-faktor dalaman, faktor-faktor luaran. Kita akan menjadi tenang, ya, jiwa kita, hati kita, dan kita jadi apa orang kata, mengamalkan, berpegang, berkepercayaan, beriktikad tanpa syak. Tanpa syak dan ragu. Tanpa zon, tanpa waham, dan tanpa syak. Ataupun tanpa waham, tanpa zon, dan tanpa syak. Yakin. Ringkas kata, akidah ialah ilmu yang membicarakan tentang iman dan juga tentang Islam dan ihsan. Ya. Yang pertama memanglah berbicara tentang iman, juga bersangkut paut dengan Islam dan ihsan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, iman kita ini kita perlu buahkan. Iman bukan setakat at-tasdiqu bil qalbi, percaya dengan hati, wan nutqu bil lisan, apa yang kita ucap, wa taqriru bil lisan, apa kita ucapkan. Dia kena wal amalu bil arkan ataupun bil jawarih. Kena amal dengan apa? Dengan anggota. Iman kena berbuah. Buahnya apa? Amalan. Amalan itu dalam bentuk ibadat. Contoh, itu adalah agama. Adalah Islam. Kemudian amalan kita berbuah. Buahnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ikhlas. Buahnya ikhlas. Ikhlas ini terkandung dalam ihsan. Dalam ihsan. Dalam tasawuf. Sebab itu kita kena mengaji ketiga-tiga ilmu ini. Ya. Seperti yang disebut oleh siapa? Oleh Raja Ali Haji dalam Serangkap Pantun. Saya ulang semua pantun ini.
Buah jambu dia makan kera, dipetik Ruqyah, lari ke hutan. Ilmu itu bercabang 3. Ia menjadi penunjuk jalan. Ilmu apa? Ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah kita. Ilmu apa? Ilmu fiqh yang kedua. Bercabang tu, cabang yang kedua, ilmu fiqh untuk mengesahkan ibadat kita. Syarat rukun sah batal kita kena tahu. Kalau tidak pun kemungkinan amalan ibadat kita tidak sah. Sebab apa? Taharah tidak sah. Sebab apa? Ada sisi ikan, contoh. Ada celah jari, tak kena air wudu. Tak sah. Contoh. Dan kena belajar ilmu tasawuf. Buang sifat ujub, kibir, takabur, ujub, riak. Misalnya, barulah amalan kita sah. Kalau tidak pun, habis begitu saja. Jadi secara umumnya, begitulah. Apakah nama-nama lain bagi ilmu akidah atau aqaid ini? Dia ada nama. Kenapa banyak nama? Biasanya yang banyak nama ini menandakan sesuatu itu mulia. Kalau ilmu ini banyak nama, ilmu ini yang paling mulia, yang paling penting, yang wajib kita pelajari. Kalau tidak pun takut tergelincir kita punya akidah. Zaman-zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ancaman terhadap akidah ni sangat hebat. Dalam bentuk ajaran-ajaran yang konvensional, tradisional, dan bentuk yang contemporary. Liberalism, pluralism, pragmatism, apa lagi ism yang ada. Campur pula yang nanti dia akan sebut Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah dan sebagainya. Jadi banyak cabaran yang perlu kita pelajari. Misalnya Al-Quran. Banyak nama Al-Quran. An-Nur, Al-Kitab, Al-Mushaf, Al-Furqan. Nama Al-Quran yang lain. Nama-nama Allah SWT tidak terhitung. Ya. 99 itu yang disebut dalam satu hadis. Yang siapa menghafalnya dan masuk syurga. Yang itu. Baik. Ilmu akidah mempunyai beberapa nama. Di antaranya ialah aqaidul iman. Ini yang pertama. Kerana pembicaraannya tentang akidah-akidah iman. Yakni kepercayaan. Aqaid. Damak kepada akidah. Aqaidul iman. Kita telah nyatakan apa makna akidah tadi. Tak apa, kita tak perlu huraikan lagi. Kita rasa semua faham. Yang kedua, ilmu ma'rifah. Atau ma'rifatullah. Mengenal Allah. Kerana pembicaraannya ialah tentang mengenal Allah dan juga Rasulnya, yang merupakan kewajipan awal bagi setiap orang Islam. Ya, awwaluddin ma'rifatullah. Artinya awal agama itu ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan dan puan-puan, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu, mula-mula sekali kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kenalah mengaji, kenalah belajar, ya. Kenal Allah, kenal Rasulnya, ya. Kenal malaikatnya, kenal kitabnya, kenal qada dan qadar, perkara-perkara sam'iyat. Hari kiamat itu mewakili semua perkara sam'iyat, perkara ghaibiyat. Baik. Dikatakan lagi, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat melainkan dengan mengenal Allah yang disembah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, tak sah nilai, tak sah pahala, tak sah bukan tak sah syarat rukun. Tidak ada syarat rukun sembahyang 13 je. Ya. Cuma tak sah ni bagai tuan-tuan bayang kalau kita duduk sembah, bila kita tanya Allah SWT tak tahu apa satu. Kalau kita tanya apa dalil Allah SWT wujud, tak tahu juga. Qidam itu apakah maksud Allah SWT itu qadim, artinya tidak ada permulaan, pada azali, tak tahu nak jawab. Contoh. Jadi macam mana tu?
Sedangkan kita kena kenal siapa yang kita sembah. Kita tak tahu apa satu rupanya. Tu berat. Kalau tak tahu bacaan sembahyang pun berat. Fiqh, dari sudut fiqh dah. Tak tahu bacaan sembahyang. Dah 30 tahun kita sembahyang. Contoh. Berat dah. Tak tahu pula apa yang kita sembah. Lagi berat tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi ilmu ini ilmu makrifat mengajar kita bagaimana nak kenal Allah SWT. Jadi kenal tidak mengenal Allah SWT itu dengan zatnya. Bagaimana kita nak kenal dengan sifat zat. Ya. Yang ini tak pada tuan-tuan dan puan-puan. 3 kita ringkas-ringkaskan. Ilmu tauhid juga dinamakan ilmu tauhid. Tauhid ni daripada wahada yuwahidu tauhidan. Kerana dasar pembicaraannya ialah tentang keesaan Allah Ta'ala. Demi untuk menjadikan mereka yang berilmu dengannya mentauhidkan Allah dan peribadatannya tanpa menyengutuinya subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Menyertakannya dengan yang lain. Dalam apa? Dalam akidah, dalam pegangan, dalam ibadat, dalam permintaan. Contoh. Menyertakan Allah SWT yang lain. Contoh. Ada Allah SWT lagi yang satu. Tuhan yang satu lagi. Allah SWT beranak pula. Contoh. Ya? Allah ada satu kuasa yang boleh memberi bekas, memberi kesan. Yang boleh memberi manfaat, memberi mudarat. Selain daripada Allah SWT. Misalnya. Maka itu mengesakan Allah SWT. Mengesakan Allah SWT dari zat, dari sudut sifat, dari sudut af'alnya. Zat. Kita tidak percaya bahawa ada lagi Tuhan yang selain daripada Allah SWT. Af'al. Kita tidak percaya ada perbuatan lain yang boleh memberi bekas, memberi kesan seperti Allah SWT. Jangan i'tiqad. Ada. Kalau kita percaya bomoh itu memberi kesan, memberi manfaat. Kalau kita percaya ubat, hatta ubat itu memberi kesan, memberi manfaat, memberi kesembuhan. Itu juga syirik. Syirik. Tidak mengesakan af'al Allah SWT. Fa'al Allah SWT. Perbuatan Allah SWT. Jangan percaya bahawa sifat Allah SWT. Sifat apa? Sifat qidam Allah SWT itu ada 2, ada 3. Contoh. Mengesakan Allah SWT pada zat, pada sifat, pada af'al. Yang keempat, ilmu usuluddin. Kerana asal atau asas pembicaraannya ialah tentang perkara-perkara pokok dalam akidah agama Islam. Seperti keimanan kepada Allah, keimanan kepada para rasul dan lain-lain. Lagi, yang menjadi asal atau tunjang agama. Usul tu jamak asal. Usul. Prinsip agama ini, asal agama ini, pokok agama ini. Yang paling asas. Keimanan pada Allah SWT, keimanan pada Rasul, pada malaikat, rukun iman. Sebab itu dipanggil ilmu ini ilmu usul. Yang kelima, ilmu kalam. Kita habiskan tuan-tuan puan-puan. Ada 8 saja namanya. Ilmu kalam. Kenapa dipanggil ilmu kalam? Kerana banyak berlaku percakapan, yakni kalam, perbahasan, perbincangan dan perdebatan para ulama dalam ilmu ini sehingga berlaku perdebatan hebat tentang kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. Itu sama ada ianya qadim sedia kala atau baharu. Oleh kerana banyaknya percakapan ulama tentang ilmu ini menyebabkan lahirnya berbagai aliran mazhab seperti Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah. Qadariyah ni usaha manusia memberi bekas. Jabariyah usaha manusia langsung tidak memberi bekas. Ibarat bulu yang ditiup, diterbangkan oleh angin. Ikut mana nak pergi, mana nak jatuh. Tak ada fungsi langsung. Murji'ah ni
Mereka percaya padan dengan iman dalam hati. Sebut begitu, yang lain-lain itu tidak akan menjejaskan. Amalan, contoh amalan-amalan ini tidak ada kaitan dengan iman. Jadi iman tidak berkurang, tidak bertambah. Berbanding dengan kita, iman berkurang, iman bertambah. Mu'tazilah. Mu'tazilah ni yang diasaskan oleh Wasil bin Atta. Mereka percaya bahawa ada satu lagi tempat antara syurga dan neraka, iaitu orang mukmin yang melakukan dosa besar duduk situ. Masuk ke neraka tak boleh, masuk ke syurga pun tak boleh. Duduk di satu tempat. Dan biasanya Mu'tazilah ni pemahaman dia qadariyah. Tinggal lagi ahli sunnah wal jamaah. Kita lah tuan-tuan dan puan-puan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Singkatannya sunni, sunni. Kalau orang kata hal anta sunniyun am syi'i, ana sunni. Artinya yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Wa idza utliqa ahlul sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asyairatu wal maturidiyatu. Seperti yang disebut oleh Al-Hafiz Az-Zabidi dalam kitab Ittihafus Sadatul Muttaqin, apabila dia sebut ahli sunnah wal jamaah secara mutlaknya, secara umumnya, siapa dia? Pengikut-pengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari 324 meninggal dunia, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi 333 meninggal dunia, 333 Hijrah. Ya, pengikut kepada dua imam ni sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita lah tuan-tuan dan puan, ya. Dan akidah inilah yang dipegang oleh majoriti umat Islam seluruh dunia. Ada yang kata sampai 95%. Tapi yang saya baca tu dia kata 86-85% lah. Kerana ada 13% Syiah. Dalam tak sampai 1% pun Ibadiyah di Oman. Dan ada Salafiyah, Wahabiyah dan sebagainya. Sampai dalam 1%. Begitu sekitar atas 85%. Majoriti dia. Ya. Jadi Nabi SAW sabdakan, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Sungguhnya umatku tidak akan berkumpul bersatu, berhimpun mereka dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, apabila kamu tengok ikhtilaf, banyak perpecahan, perselisihan, maka fa'alaikum bisawadil a'zam, maka hendaklah kamu bersama dengan golongan yang majoriti. Siapa golongan majoriti? Ahli sunnah wal jamaah. Dan akidah ini dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis secara tidak langsung. Tuan-tuan dan puan-puan, la tuftahanna al-Qustantiniyah, la tuftahanna al-Qustantiniyatu, akan dibuka Qustantiniyah, iaitu Istanbul sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Selepas 800 tahun Nabi SAW ucapkan hadis ini, barulah jatuh ke tangan Islam. Istanbul sekarang ni. Fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal amiru amiruha. Dan sebaik-baik ketuanya adalah ketua yang memimpin tentera membuka Istanbul. Wala ni'mal jaishu jaishuha. Dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang membuka Istanbul. Dipuji. Maka yang membuka Istanbul ini ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia berakidah, beliau ini berakidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Dan tentera-tenteranya juga. Jadi tak secara langsung Rasulullah SAW memuji akidah yang kita pegang ini. Kalau akidah Sultan Muhammad Al-Fatih itu dikatakan sesat, rosak, menyeleweng, sudah tentu Nabi SAW takkan sebut fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu jaishuha. Baik. Ilmu al-fiqhul akbar. Kerana pembicaraan tentang tajuk paling besar untuk difahami berbanding dengan fiqh biasa. Akbar tu paling besar. Al-fiqhul akbar membicarakan tentang asal punca agama. Nah, kenapa dia besar? Lebih besar pada fiqh yang kita belajar syarat rukun sahabatan. Usuluddin, dia usuluddin. Ya? Iaitu tentang ketuhanan Allah yang disembah
dan diibadatkan, tentang kerasulan, pesuruh Allah, dan perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara gaib atau sam'iyat, perkara-perkara yang didengar, perkhabaran daripada Al-Quran dan hadis yang disampaikan melalui pesuruh Allah. Sementara fiqh biasa, iaitu al-fiqhul asghar, lawan kepada al-akbar, al-asghar. Ya, membicarakan tentang furu'. Ya, furu' maksudnya furu' tentang hukum hakam fiqh, sah batal. Kalau mayang meninggalkan sunat arba'ah, disunatkan pula untuk sujud sahwi. Maka itu fiqh, furu' saja. Cabang. Ya. Yang usul, nutu tauhid, akidah. Maka itu dipanggil al-fiqhul asghar. Yang usuluddin ini, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu sifat 20, ilmu ma'rifah ni, dipanggil apa? Al-fiqhul akbar. Fiqh ni tuan-tuan dan puan-puan, maknanya faham. Faham, ya. Bukannya fiqh semata-mata yang kita belajar syarat rukun sah batal tu. Pada makna, pada bahasa. Cabang bukan asal. Makna furu' ialah cabang bukan asal, iaitu tentang peribadatan kepada Allah. 7. Ilmu sifat, atau lebih dikenali oleh masyarakat kita ilmu sifat 20. Kerana perbicaraannya tentang sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dipanggil ummahatus sifat. Bukan berarti 20 saja sifat-sifat Allah SWT yang wajib bagi Allah SWT. Tidak. Ya? Ada banyak sifat-sifat Allah SWT. Sifat-sifat yang sempurna bagi Allah SWT banyak. Tapi yang 20 tu dipanggil ummahatus sifat. Sifat-sifat yang penting, yang mesti kita pelajari. Sekurang-kurangnya begitu. Baik. 8. Ilmu nazar dan istidlal. Ilmu nazari wal istidlal. Kerana perbicaraannya tentang berfikir secara logika dan menilik pandang terhadap alam semesta demi untuk mencari pembuktian dalil tentang kewujudan Tuhan yang Maha Pencipta kepada seluruh alam semesta ini. Ilmu nazar itu ilmu maksud an-nazar ni berfikir. Istidlal ni buat kajian, mengambil dalil. Berfikir. Apa dalil? Contoh, apa dalil Allah SWT itu wujud? Wujudnya alam ini. Kerana alam ini mustahil adanya tanpa ada pencipta. Kita kena mikir sikit. Kena mikirlah. Kena mikir. Supaya apa? Supaya kita boleh berhujah. Berhujah. Maka dia panggil ilmu nazar dan istidlal. Wallahu a'lam bisawab. Habis tuan-tuan dan puan-puan, kita perkatakan tentang nama-nama ilmu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa